Assalamualaikum dan selamat datang bersama saya Mimi Haris, dan kini Mimi berada di Hospital Pakar KPJ Ampang Puteri untuk sesi yang cukup istimewa bersempena dengan Bulan Kesedaran Kanser Payudara. Dan akan bersama dengan Mimi sebentar sahaja lagi adalah seorang yang akan memberikan kisah yang cukup penuh inspirasi kepada anda semua, iaitu pesakit kanser payudara sendiri. Dan bukan itu sahaja, kita juga bakal menerima pandangan pakar daripada doktor di sini. Jadi jangan ke mana-mana, semestinya kisah ini memberikan satu inspirasi dan juga banyak yang kita akan pelajari. So stay tune. Bagi anda yang belum lagi pernah membuat pemeriksaan 3D monogram dan juga ultrasound, ataupun tidak pasti, tak perlu risau. Kerana apa? Pemeriksaan ini sangatlah penting, terutama sekali untuk anda mengesan kanser payudara pada peringkat awal. Sesi kali ini adalah satu sesi yang cukup istimewa kerana kita akan bersama dengan pejuang kanser yang cukup tabah, iaitu Puan Naliza Fahru Rozi atau lebih manja disapa sebagai Kak Nel. Dan hari ini juga Kak Nel akan berkongsi pengalaman beliau dalam perjuangan melawan kanser daripada diagnosis sehinggalah kepada rawatan. Jadi kepada anda semua, semestinya kisah ini bakal menjadi 1001 inspirasi dan sumber kekuatan kepada anda. Jadi jom kita dengarkan kisah hebat Kak Nel. Saya kini bersama dengan Kak Nel. Hai Kak Nel. Hai Mimi. Okey Kak Nel. Alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama kami pada hari ini. Tapi saya pasti penonton kita dekat luar sana semestinya menunggu-nunggu ingin mendengarkan kisah daripada Kak Nel supaya mereka menjadikan kisah Kak Nel ni satu inspirasi dan juga kekuatan buat mereka. Masa tu pada tahun 2020 bulan Februari, Kak Nel ada rasa macam sakit, macam ada denyut-denyut sikit lah dekat payudara tu. Tapi Kak Nel tak adalah macam terfikir pasal tu sebab dia ada sakit dekat bawah ketiak juga. Dia lebih rasa macam muscle pain. Jadi Kak Nel pun memang selalu travelling sebab I was a corporate trainer. Jadi Kak Nel ingat penat. So macam okeylah tak adalah ni, tapi dia makin lama makin sakit. So Kak Nel pergi jumpa doktor, tapi yang ni pergi klinik swasta lah, GP. GP cakap ni tak ada apa-apa ni cuma mastitis. Ataupun orang cakap apa macam bara susu, macam itulah mastitis kan, ada inflammation. So dia bagi ubat inflammation selama 2 minggu. Dia kata 2 minggu kalau tak baik juga dan you come back di sini. Kemudian I pun makan ubat anti-inflammation tu. Tapi dalam seminggu lepas tu ada sakit lain pula. I kena ulcer, sakit perut yang sangat. Dan found out ada ulcer dan buat prosedur lah dekat untuk remove ulcer. Dan kebetulan masa tu I akan masuk emergency, masuk dekat KPJ Ampang Puteri. Jadi buat prosedur remove ulcer. Kemudian memandangkan aku ada dekat hospital. Jadi aku cakap, kenapa nak tunggu seminggu lagi, kan nak jumpa doktor kan? So cakap okey tak apa, just tanya je doktor dekat KPJ. Masa tu doktor pakar gastro yang check, Dr. Hamizah Razlan. Dia check, dia cakap rasa macam ada lump ni. Tapi dia kata nanti saya panggil breast surgeon Dr. Anita Bagawi. Dia check lah, akan tak rasa sebab bila buat mammogram dan ultrasound kan, rupanya lump tu dia betul-betul dia dah cover my entire breast. Kita small breasted kan, jadi bila lump tu dia besar, dia dah cover the entire breast, kita tak rasa ada lump. Dan bila buat biopsi confirm cancer. Dan Kak Nel diagnose dengan HER2 positif, hormon negatif cancer, which is jenis kanser yang paling agresif dan fast growing. Kalau ikutkan dalam 5% daripada breast cancer. Bila buat PET scan tu memang nampak dalam lah the cancer tu kan. Dia dah menyebab kat mana kan. Jadi masa tu Dr. Anita sarankan terus buat mastectomy, which is actually membuang seluruhnya payudara. Dia bagilah akak dalam nak masa berfikir dalam 2 minggu macam tu. Tapi
akak fikir apa nak tunggu lagi kan. Dah confirm cancer, buang je lah. So I took a few days saja, dah cakap dengan dia I will proceed. Mula-mula dapat tahu tu kan, yang doktor bagi tahu yang confirm ni kanser kan. Memanglah rasa macam dunia nak kiamat kot rasanya, macam macam gelap gelita masa depan rasa kan. Bila of course kita akan fikir, oh alamak aku nak mati ke. Tapi like alhamdulillah lah, I'm just thinking since dia agresif dan fast growing, memang kena ambil tindakan dengan cepat. Masa Kak Nel dalam recovery daripada mastectomy, dia announce pula MCO. Yelah masa tu kan dia 18 Februari masa tu kan. Kak Nel masih dalam hospital, baru lepas surgery. Mula-mula Kak Nel ingat nak sambung rawatan dekat Institut Kanser Negara. Sebab yelah dia katakan Institut Kanser Negara mestilah ada yang tercanggih kan. Tapi disebabkan oleh MCO, dia tak terima kes baru. IKN tak terima kes baru, HKL pun tak terima kes baru. Ialah sebabkan hospital dah jadi pusat COVID kan. Betul. Jadi I kena tunggu sampai dia buka untuk terima kes baru, which is lama. Kalau I nak buat comparison, ada seorang kawan I juga yang dapat diagnosis yang sama. Dia tak ada insurans, dia tunggu 6 bulan baru dapat jumpa doktor pakar, dan 9 bulan baru dapat rawatan. Jadi daripada stage dia stage 2 dan dia punya lam lebih kecil daripada Kak Nel. Jadi dalam masa 9 bulan tu dia dah jadi 8 cm. Masa Kak Nel dulu 5 cm je. Itulah, tak bernasib baik, dia tak survive. Kiranya rawatan dekat KPJ ni memang antara yang full lah. Alhamdulillah lah. Firstly, alhamdulillah ada medical insurance untuk buat dekat hospital swasta, dan alhamdulillah KPJ pun masa tu baru buka dia punya onkologi excellence center of excellence, pusat kecemerlangan onkologi. Masa tu pun dia dapat award kot saya rasa, doktor untuk onkologi, kecemerlangan dalam onkologi kan. Jadi macam confident lah kan. So dah alhamdulillah lah. Kak Nel pun rasa macam memang selesa lah buat rawatan dekat KPJ Ampang Puteri ni, sebab doktor-doktor pun memang kerana selalu berbincang dengan doktor. It's not just like macam kalau kita pergi jumpa doktor, lepas tu dah 5 minit dah keluar kan. Lepas tu kena tunggu berapa bulan baru jumpa balik. Jadi macam dengan my doctor, kita selalu berbincang rawatan terbaik kan. So tak dia ada rasa risau dan sebagainya. Tak ada. Dan dia pun memang transparent bagi treatment plan macam mana. Kalau pergi ke hospital kerajaan, kita susah nak dapat treatment plan kita pun tak tahu apa yang terjadi kan. Jadi macam sini kita very aware. Kita tahu apa yang kita nak go through. Jadi macam rawatan Kak Nel dia agak panjang sikit, kerana buat 6 kali buat kemo yang basic tu, yang standard kemo, kemudian sambung lagi 12 kali another type of kemo, paclitaxel, dan kemudian sambung radioterapi 15 kali, and lepas tu sambung lagi. Ada 18 cycle lagi Herceptin, itu adalah targeted therapy untuk HER2 positif. Dan kemudian ada lagi, sambung lagi buat daratinib selama 12 cycle atau setahun. Wow. Tipulah kalau Kak Nel cakap rawatan kanser ni mudah. Banyak kali Kak Nel rasa nak give up sebenarnya. Sebab sekarang ni bila saya jumpa Kak Nel seorang yang sangat ceria, sangat positif. Aura Kak Nel pun macam positif sangat. Mungkin Kak Nel boleh spread positiveness tu untuk penonton kita dekat luar sana. Sebenarnya Kak Nel ni rasa bertuah lah, sebab dapat sokongan yang padu daripada suami dan juga keluarga, dan mendapat sokongan daripada rakan-rakan pejuang kanser yang lain. Di KPJ Ampang Puteri ni kita ada satu kumpulan sokongan, kita panggil Hope Cancer Support Group. Yang ini sebenarnya Kak Nel mulakan dengan beberapa orang kawan melalui WhatsApp aja, sebab masa tu MCO kan, kita tak boleh nak jumpa orang kan. Jadi kita buat melalui WhatsApp, dan kemudian Kak Nel minta daripada my oncologist, Dr. Azura Daniel kan, boleh tak kita buat a proper support group. Jadi kemudian I think a year later kot
lahirlah Hope Cancer Support Group dirasmikan oleh KPJ. Pada tahun? Itulah kerana tak ingat berapa. Actually awal 2022 kalau tak silap. Kita ada dua lah. Satu is kita yang untuk KPJ dia akan organise event yang besar sikit untuk cancer survivors. Dan satu lagi yang WhatsApp group ni dalam kumpulan ni kita akan buat juga macam informal jumpa cicak-cicak pergi ngopi, makan-makan. Lepak-lepak. Ya, lepak-lepak. Have fun kan. Kita dah ada sekali dua lah kita pergi travel outstation tau. Kita pergi melawat cancer patient yang lain yang KPJ juga tapi di Kuantan. Kira satu Malaysia lah. Yang mana kita kenal lah kan. Dalam grup tu kita bukan saja di KL. So kita ada yang di Kuantan dan di negeri-negeri lain kan yang mendapat rawatan kat sini. So masuk juga dalam support group tu. Jadi mungkin ada dekat luar sana juga yang kata saya pun penyakit kanser, kalau saya nak join sekali boleh ke? Boleh, kita ada sebenarnya members yang bukan daripada KPJ Ampang Puteri. Kita ada. Dan kalau untuk pejuang kanser payudara, dia pun boleh juga join Breast Cancer Welfare Association Malaysia. Selepas Hope ni kan Kak Nel join BCWA juga. Dan sejak tahun Mac 2022 Kak Nel berperanan sebagai Vice President untuk Breast Cancer Welfare Association. Dan kalau ada breast cancer survivors di luar sana nak join, boleh. Ya, boleh. You boleh contact. Yes. So dia boleh join BCWA dan dia boleh join Hope kan? Betul. Maksudnya kita perlukan sokongan daripada kawan-kawan, kita persekitaran kita dan sebagainya, dan juga ada support group. Okey. Satu faktor is dia hospital swasta yang paling dekat dengan rumah Kak Nel, Kak Nel dekat Ampang. Dan rawatan kerana confident lah sebab ialah award winning kan. Jadi kita yakin dengan kepakaran pakar-pakar kat sini kan. Selain daripada tu servis pun bagus. Dan kita ada oncology nurses yang di daycare daycare itu kan dekat ada pusat kecemerlangan onkologi tu yang memang sangat mesra. Mesra, dan diorang pun sama-sama dan untuk organize aktiviti-aktiviti untuk kita. Masa dalam ward tu? Bukan dalam ward lah, tapi luar lah. Maksudnya kita ada aktiviti riadah, kita go for walks, ada zumba lah, ada games kan. Kita jumpa lah kalau dulu every 2 months macam tu kan. Dia buat lah satu event kan. Menarik. Yang itu event yang formal kan, tapi yang informal tu kita organize sendirilah kan. Dan yang paling best baru-baru ni KPJ dia organize satu trip, kita panggil yang bus hop on hop off tu untuk cancer survivors, bawa kita pergi round KL di KPJ ni. Ya, KPJ yang organize. Dia macam okay lah, it's fun kan. So macam orang pun fikir lah, okay lah, memanglah cancer is mencabar kan. Tapi kan at least kita we're having fun. And we have other cancer survivors yang kita support each other. So dalam Hope ni kita support each other. Daycare dia agak selesa. Bukan saja oncology nurses yang peramah, tapi kita boleh berkawan dengan patient-patient lain pun macam kita berparti pula kat dalam tu. Kak tak rasa asing, tak rasa dilayan seperti macam patient-patient. Kadang-kadang tu kita cuba untuk dapatkan, kalau kita buat kemo, kita akan cuba buat kemo pada hari yang sama. Jadi kita ada geng lah. Nanti kan ada seorang bawa ni, jadi kita ada potluck lah dalam tu. Comelnya. Okay, alright. So sekarang ni kalau kita tengokkan, macam saya katakan tadi, kita tengok Kak Nel seorang yang bagi saya lah, bila pertama kali jumpa, senyuman tak pernah lekang dekat di bibir Kak Nel sendirilah kan. I think I'm just blessed with optimist. I'm a hopeful optimist. Alhamdulillah, kerana dah baru je tamatkan rawatan yang terakhir pada bulan Julai tahun
tahun lepas 2023. So dah setahun lah, setahun lebih. Alhamdulillah lah, kesan-kesan sampingan pun dah makin kurang. Dan tenaga pun dah lebih banyak. Yelah, kalau masa rawatan tu kan sakit sana sakit sini, memang semua sakit lah, rasa macam orang tua lah pula kan. Tapi sekarang ni Alhamdulillah, I dah start balik hiking, I dah start balik buat aktiviti yang mana I dulu tak dapat buat. So I buat lah. Cuma racing je I belum lagi. Racing? Dulu I suka racing go-kart. Tapi sekarang ni tak boleh sebab tangan dia stuck. Dan dia ada neuropati. So dia ada sakit bila pegang, dia hypersensitif. I see. Tak apalah, dia tak boleh racing, kita racing dalam hati lah. Dalam hati lah. Untuk racing, orang kata sayangi suami. Okey. Tapi jangan racing kat jalan tau. Nasihat Kak Nel, nombor 1 lah, pejuang kanser lah, yang kita mencabaran, yang kita selalu rasa takut lah. Ada yang takut mati, ada yang takut that penyakit tu akan berulang. Kita boleh buat macam-macam. Kalau dia nak berulang, dia tetap akan berulang. Kan? Jadi janganlah biarkan rasa takut tu menguasai diri. So kita, life goes on. So continue with life. Apa yang kita nak capai, impian kita capai aja. Buat aja. Because kan life is short. Yelah, whether or not kita kena cancer ke tidak, life ni kan unpredictable kan. Anytime. Kalau kita ada impian ke kita nak ni, go for it. Jangan tunggu, don't wait. Do it now. Kan? Sebab hidup ni unpredictable. Jadi kita kena pastikanlah kita buat persediaan lah ya, dari dunia dan akhirat. Dari akhirat ialah dari pergi spiritual, agama kan, ibadah kita. Dari segi dunia, whatever kita nak achieve. Dan kita pastikan bila kita akan tinggalkan legacy untuk orang yang kita tinggalkan. Macam Kak Nel memang buat takaful. Make sure ada takaful hibah. Tinggalkan untuk keluarga tersayang. Supaya kehidupan mereka pun lebih terjamin. Kan? Kita tak adalah, kita pun tenang. Kan? Sempena bulan kesedaran kanser payudara ni, kan, saya haraplah seluruh masyarakat sebab it takes a whole village or whole community to care for a cancer patient, untuk sentiasa memberi sokongan moral, sokongan sosial kepada cancer survivors kan, cancer warriors kan. Jangan sisihkan mereka. But sometimes dia rasa macam takut nak ajak kan. Macam kata nak ajak, tapi takut macam mungkin dia tak nak. Tanya aje. Tanya je, buat macam sebelum dia kena cancer. Tak ajak aja. Kan, include them in whatever you're doing, kan. Dan jangan biarkan dia rasa macam asing. Sisi. Ya, tinggal kita tak nak. Kita tak minta simpati, kita tak suka simpati sebenarnya. Tapi kita suka kalau orang ada empati kepada kita. Sokongan dengan kita. Sokongan. Rakan-rakan sekerja pun kadang-kadang tu dia tak nak bagi kerja sebab dia takut kita tak boleh handle. Kita akan jangan risau, bagi je. Kalau dia tak boleh handle, dia akan cakap dia tak boleh handle. Alright. Itu kan? satu orang kata nasihat yang sangat-sangat bermakna lah bagi saya untuk pesakit kanser dan juga anda di luar sana untuk lebih peka dengan keadaan sekeliling. Dan apapun, terima kasih Kak Nel. Kami di sini mendoakan agar Kak Nel sentiasa sihat dan ceria seperti ini. Terima kasih. Dan untuk anda semua, semoga perkongsian kami berdua ni memberikan inspirasi dan juga kekuatan kepada anda semua di luar sana. Terima kasih lagi sekali Kak Nel. Terima kasih Mimi. Alright. Dan sekarang ini jom kita beralih kepada sesi yang seterusnya, itu bersama dengan Dr. Azura yang merupakan pakar untuk onkologi di KPJ ini, di mana beliau akan berkongsi dengan anda semua mengenai cara rawatan untuk kanser payudara dan juga cara pencegahan yang perlu kita ambil. Jom kita dengarkan perkongsian ini. Dr.
Dr. Azura, terima kasih sebab bersama-sama kami pada hari ini. Dr. Azura sihat ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, sebenarnya saya pasti ramai yang di luar sana ingin tahu cara-cara pencegahan dan juga rawatan untuk kanser payudara ni. Mungkin doktor boleh kongsikan beberapa tips ataupun saya juga ada beberapa soalan nak ditanyakan kepada doktor. Boleh? Boleh. Okey. Sebenarnya agak simple je. Kita just macam berdiri depan cermin and then tengok dulu payudara, kedua payudara tu lah. Lepas tu apa-apa perubahan macam perubahan kulit atau ada macam dimpling skin tu macam apa tu kedut ataupun macam ada ketul tu terbalik atau ketulan lah, terutamanya ketulan di payudara ataupun di bahagian ketiak tu. Oh, di bahagian ketiak. Jadi kita kena buat pemeriksaan di bahagian payudara dan juga di sisi ketiak. So kita berdiri dulu, tengok secara kasar tangan di sebelah. Lepas tu angkat tangan dua-dua, angkat ke atas. Dan tengok lagi sekali. Lepas tu macam cekap pinggang. Cekap pinggang tu tengok lagi sekali ada perubahan atau tak. Lepas tu baru kita rasa untuk cari ketulan tu lah. Rasa tu guna macam 3 jari ni, yang rapat ni. Dan rasa payudara tu boleh bahagikan payudara tu kepada 4 dan rasa 4 bahagian tu dan kemudian di bahagian ketiak. Jadi kita ataupun tekan buat lah macam circular, macam pusingan lah supaya dapat rasa keseluruhan kawasan tu lah. Apa yang ada detect yang baru ke boleh jumpa doktor lah dengan segera. Jadi kalau ada ketulan di mana-mana sahaja, tak kisahlah di bahagian bawah ketiak ataupun di bahagian kawasan payudara, terus berjumpa dengan pakar. Betul. Okey. Sebenarnya kanser payudara ni memang kanser yang sangat kerap berlaku dan yang paling utama di Malaysia. Jadi untuk setiap wanita memang patut kenali diri sendiri dan melakukan pemeriksaan kendiri ni. Ia sepatutnya menjadi macam rutin lah kepada setiap wanita untuk kita detect apa-apa perubahan dengan cepat lah. So pemeriksaan kendiri ni dilakukan setiap bulan dan biasanya digalakkan semasa lebih kurang seminggu selepas datang haid. Untuk mereka yang telah menopause boleh pilih 1 hari untuk menjalankan pemeriksaan kendiri ini setiap bulan. So mesin mammogram ni ialah salah satu mesin yang paling utama lah untuk detect penyakit kanser payudara ni. Saya selalu andaikan dia sebagai macam X-ray. Dia X-ray payudara. Jadi dia nampak macam bahagian dalam payudara tu dan dia boleh detect perubahan yang sangat sedikit pun dia dah boleh nampak. Dia lebih baik daripada CT scan ataupun pemeriksaan yang lain. Sebenarnya mammogram ni yang paling utama lah. Dan selain daripada tu dia juga boleh detect perubahan pra-kanser, macam sebelum penyakit tu menjadi kanser. Jadi kita memang menggalakkan lah, saranan dia ialah untuk setiap wanita yang berusia 40 tahun ke atas sepatutnya menjalani mammogram dan boleh dilakukan setahun sekali ataupun 2 tahun sekali bergantung kepada report mammogram tu lah. Maksudnya kalau untuk pemeriksaan kendiri tu pun boleh ataupun melakukan pemeriksaan kendiri tetapi nak tahu info lebih lanjut pun boleh buat jugalah mammogram tersebut. So kendiri tu untuk semua orang. So umur 20-an, belasan tahun pun dah boleh start buat pemeriksaan kendiri. Tapi bila umur 40 tahun je boleh start buat mammogram. Tapi sebelum tu mammogram tak berapa sesuai sebab dia ada susah sikit nak nampak bila breast tu macam agak macam putih dense tu. Biasanya mammogram ni akan dilengkapi dengan ultrasound lah untuk tengok juga bagi maklumat tu lebih lengkap. Di KPJ ni kita memang ada kira rawatan yang lengkap lah untuk pesakit kanser. Kita ada pakar, mula-mula dia bermula dengan doktor radiologi. So kita ada pakar radiologi untuk buat mammogram dan juga biopsi sekiranya perlu. Lepas tu kita ada pakar bedah payudara dan pakar bedah plastik juga yang kemungkinan mereka perlu membuat pembedahan bersama. Dan lepas tu kita ada pakar onkologi dan juga pakar hematologi juga untuk membantu jika ada apa-apa masalah lah.
Dan pakar-pakar di KPJ Ampang Puteri ni kebanyakannya perempuan. Jadi jika mereka nak jumpa doktor perempuan, di sini memang lengkap dengan doktor perempuan, insyaAllah. Betul, sebab sesetengah orang tu dia lebih prefer untuk bersama dengan doktor perempuan. Wah, Dari segi peralatan pun, peralatan kita memang lengkap lah. Kita ada X-ray, MRI, CT scan, PET scan, dan juga dari segi rawatan kemo dan radioterapi juga kita memang lengkap lah. Kiranya step by step tu daripada doktor pakar sehinggalah ke rawatan, kata peralatan semua lengkap, jadi semuanya tak perlu risau. So memang kanser ni memang digeruni lah oleh semua orang kan. Yang saya nak sarankan ialah jangan takut. Pertama sekali jangan takut untuk datang membuat rawatan, membuat pemeriksaan, dan jika didiagnose dengan kanser, jangan takut untuk membuat rawatan yang disarankan macam pembedahan. Biasanya sakit perlu menjalani beberapa jenis rawatan lah. Pembedahan, lepas tu kemoterapi, radioterapi. Ada juga rawatan yang terbaru seperti targeted therapy, immunoterapi. Setiap rawatan tu sebenarnya membantu untuk merawat penyakit ni. Dan kanser payudara ni sekarang ni boleh dianggap macam lebih kepada penyakit yang kronik rather than penyakit yang membunuh, insyaAllah. Okey, dengan tadi kata nasihat positif daripada doktor dan juga kata jawapan-jawapan daripada doktor tadi, saya harapkan anda semua di luar sana dapat info yang lebih terperinci dan lepas ni tak adalah lagi rasa macam kat mana nak pergi, betul tak doktor? Okey, terima kasih Dr. Azura atas perkongsian Dr. Azura tadi. Saya rasa soalan dan juga jawapan yang Dr. Azura berikan, saya rasa penonton dekat luar sana pun rasa lebih kata lepas ni tak adalah nak tercari-cari nak pergi mana. Jadi mungkin Dr. Azura ada kata-kata terakhir untuk penonton di luar sana. Kanser ni sebenarnya adalah penyakit yang boleh sembuh jika kita detect awal. Jadi saya rasa dengan pemeriksaan payudara dan mammogram semua, insyaAllah kita boleh detect penyakit ni awal dan boleh sembuh. Kalau boleh jangan pergi mencari rawatan-rawatan alternatif yang akan melambatkan rawatan di hospital. InsyaAllah. Terima kasih doktor. Terima kasih. Baiklah, kita dah sampai ke penghujung sesi pada hari ini. Kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih buat Dr. Azura dan juga Kak Nel atas perkongsian mereka. Ingatlah penonton semua bahawa kesedaran dan juga pencegahan adalah amat penting buat kesihatan kita. Jangan lupa lakukan pemeriksaan kendiri. Kalau ada kebimbangan, jumpa doktor. Semoga sesi ini memberi inspirasi dan juga maklumat berguna buat anda semua. Jaga diri dan stay positif. Jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum.